Selamat pagi kepada encik saya. Hari ini saya nak bertanya tentang projek MPU 21032 penghayatan etika dan peradaban. Saya nak memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya adalah Marvin Al-Kiti M. Gunalen. Nombor metrik kad saya adalah 10DLS 22F 2011 dan seterusnya. Eugene anak lelaki Kumar. Nombor metrik kad dia adalah 10DLS 22F2037. Selepas itu, Karnagaran anak lelaki Tanah Balel 10DLS 22F2084. Selepas itu, Harshan anak lelaki Bira Kumar 10DLS 22F2079. Akhir sekali adalah Kavinesh anak lelaki Yogeshwaran Naidu 10DLS 22F2052. Ini adalah ahli kumpulan saya. Selamat pagi kepada tanggungjawab sosial dalam menangani isu sisa pepejal secara mampan bertujuan mengelakkan alam sekitar terbeban. Alam sekitar merupakan satu aset yang dicipta oleh Tuhan yang perlu dijaga oleh manusia yang hidup di muka bumi ini, tetapi terdapat beberapa perkara yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Contohnya membuang sisa pepejal di atas jalan, di longkang, di dalam sungai dan laut. Hal ini akan memberikan kesan yang buruk terhadap manusia dan haiwan yang hidup di muka bumi sekarang. Tanggungjawab contoh-contoh sisa pepejal adalah sampah sarat, sisa plastik dan pembuangan sampah yang tidak ketara. Contoh di Malaysia pada 7 tahun yang lalu, negara kita mengalami dengan isu pembuangan sisa pepejal secara tidak terkawal. Ia disebabkan oleh sikap pengurusan beberapa syarikat yang tidak bertanggungjawab terhadap persekitaran alam sekitar. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia telah mengambil tahu tentang pembuangan sisa pepejal, telah menunjukkan kesan kepada negara. Video berikut akan menyalakan dengan realiti. Video ini sumber daripada YouTube Astro Awani Malaysia.
Baik, sempena dengan Hari Bumi hari ini dengan tema It's Our Turn to Lead, Sarawak ini meninjau sejauh mana seriusnya masalah pengurusan sisa pepejal di negara ini, dan wartawan Tan Sulin antara yang menjuarai isu ini, dan kita terus saja bersama beliau di stesen pemindahan sisa pepejal di Taman Beringin, Kepong. Terima kasih rakan tugas di studio. Saya kini berada di kawasan pembuangan sampah sisa pukal dan juga sisa kebun di stesen pemindahan sisa pepejal Taman Beringin, Kepong. Di mana kita tahu bahawa rakyat Malaysia menghasilkan 33,000 tan sampah setiap hari, di mana hampir separuh daripadanya terdiri daripada sisa makanan sahaja, diikuti dengan hampir 1/3 daripada sisa plastik, dan seterusnya sisa seperti sisa kayu, sisa kertas, aluminium, kaca dan sebagainya. Dan pastinya apabila lebih 15,000 tan sisa makanan yang dibuang ke tapak pengurusan sampah, ini pastinya membawa kesan kepada satu, pengurusan sisa pepejal, dan kedua kepada alam sekitar. Dan mungkin untuk mengulas dengan lebih lanjut kesan sisa makanan dan juga sisa-sisa buangan di bersama sekarang adalah pakar alam sekitar Amli Ayat untuk berkongsi. Terima kasih Amli kerana studi bersama kami. Mungkin Amli boleh berkongsi sikit. Apabila kita melihat hampir separuh bersisa yang dibuang adalah sisa makanan sahaja, apa kesan sisa makanan ini apabila dibuang dan berakhir di tapak pengurusan sampah? Okey, ada banyaklah kesan-kesan daripada pembuangan sisa organik ini ataupun sisa makanan. Yang pertama sekali, yang paling ketara ialah bau lah. Ya, jadi baunya yang sebenarnya merupakan gas metana. Dan gas metana ini pula merupakan salah satu gas yang dianggap sebagai gas kesan rumah hijau, greenhouse gas, ataupun yang boleh menyebabkan perubahan cuaca, climate change. Yang ketiga, terkumpulnya sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa organik ini, dia boleh menyebabkan banyak pembiakan virus, bakteria ataupun kuman-kuman yang boleh membahayakan manusia. Kita tak tahu apa lagi kuman yang boleh membahayakan kita selain daripada apa yang kita tahu. Jadi ini satu masalah sosial atau masalah kesihatan yang saya rasa serius lah. Ya? Dan yang keempat, sememangnya lah kalau semakin banyak makanan yang dibuang, maka kita akan menggunakan lebih banyak kawasan untuk pembuangan sampah. Yang mana kawasan ini jikalau kita boleh kurangkan, kita boleh gunakan untuk tujuan-tujuan yang lain yang lebih baik untuk sosial. Dan kita tahu bahawa September nanti akan diwajibkan setiap orang untuk menghasilkan sisa dari sumber dari rumah. Dan mungkin Amli berkongsi bagaimana usaha ini dapat mengurangkan atau membantu dalam usaha ke arah pengurusan sisa pepejal yang lebih mantap. Okay, apabila sisa-sisa organik ini kalau diasingkan, maka saya rasa mungkin lebih mudah bagi pihak yang mengurus sisa pepejal ini untuk menggunakan sisa organik. Sisa organik ini maknanya sisa yang boleh reput lah, ya, termasuk makanan. Dan sisa ini apabila boleh reput, maka ia lebih mudah untuk diurus, contohnya menjadi kompos dan boleh digunakan. Jadi kita tidak perlu membuang sampah yang organik dan letak dan biar di situ. Jadi alam flora misalnya dia boleh gunakan ni dan orang untuk dijual umpamanya kepada orang luar untuk digunakan sebagai baja. Dan yang paling penting sekali bagi saya ialah kita para pengguna pertama sekali cuba bersikap hemah dengan penggunaan makanan kita. Jangan kita banyak membazir. Dan kalau kita buang makanan itu, kita gunakan sebagai kompos. Okay. Jadi Amli Ayat, pakar alam sekitar, dan mungkin sempena Hari Bumi ini juga wajar kita fikirkan sejenak apakah usaha yang dapat dilakukan oleh setiap insan ke arah menghasilkan bumi yang lebih lestari dan juga ke arah amalan sisa sifar. Dan nampaknya sekian laporan bahawa sini kembali bersama rakan tugas di studio. Di Malaysia
Selamat sejahtera. Nama saya Lugin Al-Laki Kumar. Nombor kad matrik saya 10 DLS 22F 2037 dari kelas DLS 1B. Kesan pengurusan sisa pekerja yang tidak sistematik terdapat 3 kesan, iaitu pencemaran udara. Pembakaran sampah secara terbuka mengakibatkan pencemaran udara. Pembukaan terbuka kepada pelepasan gas dioksin yang berbahaya ke persekitaran. Gas dari tapak pelupusan hasil daripada proses perebutan sampah boleh meletup jika dibiarkan berkumpul dan dalam permukaan tertutup. Metana merupakan satu daripada gas tapak pelupusan lebih efektif dari karbon dioksida sebagai gas rumah hijau yang boleh membawa kepada peningkatan suhu dunia. Pembakaran di tapak pelupusan boleh mengakibatkan pencemaran udara dan pengurangan jarak penglihatan semakin berkurangan. Letupan dan kebakaran boleh merebak ke kawasan berdekatan. Yang kedua adalah pencemaran air bawah tanah atau permukaan air seperti laut atau sungai. Air tercemar leachate yang mengalir dari tapak pelupusan sampah mengakibatkan pencemaran sumber air yang serius. Sisa kimia, terutamanya organik yang tidak terurai, boleh membawa maut dan mempunyai kesan yang serius jika disentuh atau dihidup. Yang terakhir, dari kesan pengurusan sisa pekerja yang tidak sistematik ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi apabila bahan kimia atau bahan-bahan lain yang mengubah komposisi semula jadi tanah. Jenis pencemaran ini terjadi apabila air tercemar daripada tapak pelupusan atau membebaskan terus sisa industri seperti petroleum, hidrokarbon, cecair, racun serangga, pelambam dan logam berat yang lain ke dalam tanah. Yang berikut adalah contoh-contoh pencemaran udara, air dan tanah. Jabatan Alam Sekitar Johor kini menyiasat punca pencemaran Sungai Bahai di Keluang yang menyebabkan airnya bertambah keruh. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata, berdasarkan beberapa petunjuk, pihaknya yakin dapat dilapas di pihak yang dipercayai melakukan pencemaran itu. Didakwa terbakar sejak lebih 2 Siasatan bulan dilakukan lalu. JAS Johor susulan aduan penduduk setempat termasuk masyarakat orang asli dari kampung Sungai Perung. Pemantauan termasuk sebarang kegiatan di sepanjang sungai dan penurikan pasir. Sungai Bahai sepanjang 10 km sebelum ini menjadi tumpuan pemancing kerana kaya dengan pelbagai spesies ikan dan udang galah. Mendakwa kualiti air sungai terbabit semakin terjejas dan bertukar ulat serta sangat keruh. Bila kena air macam ni, bila kita mancing, habis pendapatan kita, habis rezeki kita hari ni. Daripada kita boleh dapat 2-3 kilo, 8 ekor, 5 ekor je kalau kena air putih macam ni. Asap tebal yang keluar daripada tanah ini pemancing lain pun semua merungut. berlakunya kebakaran tanah sebab di kawasan hasil berkenaan. bila Menurut mancing pada hari itu. api di bahagian bawah tanah itu akan membara dan mengeluarkan asap tebal. Masalah pencemaran sungai turut menyebabkan lebih 80 nelayan dalam kalangan masyarakat orang asli kampung Sungai Perung terjejas punca pendapatan. Turut terjejas penuh Sungai Jeti dan chalet sepanjang Sungai Bahai. Melarat habis lah. Takut habis kebun. Lain ni separuh bagi war. Sekarang lain kebun. Saya rasa makin dalam 50 hektar tu. Tanah getah saya berukuran dalam 4 hektar. Dari kuda-kuda sepanjang 4 hektar. Dia anggap ke pokok getah tu dalam 2,500. Berapa lama? Terbakarnya dalam 2 bulan ni kot. Sebabnya untuk tahun ni. Tahun lepas tak kena, 3 tahun tak kena. Tahun ni pula baru kena. Dakwa mereka lagi aktiviti membakar kawasan bagi membuka kebun serta membuang kutu rokok ketika memikat burung memburukkan lagi situasi sedia ada.
Sepanjang Ramadan ini, usaha memadamkan kebakaran Yang berikut Selain daripada itu, kesan rumah hijau mengakibatkan sisa pepejal. Kesan rumah hijau atau kesan rumah kaca ialah proses di mana sinaran dari atmosfera planet akan memanaskan permukaan planet tersebut kepada suatu suhu melebihi suhunya tanpa atmosfera. Gambar di sebelah merujukkan kesan rumah hijau yang mengakibatkan sisa pepejal melalui atmosfera. Gas rumah hijau membenarkan cahaya matahari untuk melalui atmosfera lalu menyerap dan memantul sinaran inframerah haba yang dijana oleh planet. Tenaga mengalir melalui angkasa, atmosfera dan permukaan bumi dengan gas rumah hijau di atmosfera memerangkap kebanyakan dari haba yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Gas rumah hijau yang wujud di atmosfera sesebuah planet akan membebaskan tenaga ke semua arah. Sebahagian daripada tenaga ini akan terarah kepada permukaan lalu memanaskannya. Yang pertama, aerosol juga mempunyai kesan yang serupa. Yang kedua, intensiti sinaran ke permukaan, iaitu kekuatan kesan rumah hijau bergantung kepada kuantiti gas rumah hijau dan aerosol yang tergantung dalam atmosfera. Suhu akan meningkat sehingga mencapai keseimbangan dengan kadar sinaran ke atmosfera yang menyejukkan permukaan. Yang terakhir adalah kesan rumah hijau yang berlaku secara semula jadi di bumi amat penting untuk menyokong kehidupan. Namun, aktiviti manusia terutamanya pembakaran bahan api fosil dan penebangan hutan secara berleluasa telah meningkatkan kesan rumah hijau dan menyebabkan pemanasan global. Selain daripada apakah yang boleh dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan? Masalah isu pencemaran sisa pepejal masih tidak dapat dikurangkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara akan dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh pelbagai organisasi dan rakyat untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya adalah dengan membuat kerosakan larangan penggunaan plastik secara menyeluruh di seluruh negara. Untuk pengetahuan anda, plastik merupakan penyumbang sisa pepejal utama sampah di dunia kerana ia memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk direbut. Tambahan pula, plastik lazimnya digunakan hanya sekali sahaja dan tidak mempunyai fungsi dan dibuang merata-rata tempat. Akibatnya, sisa plastik sudah menjadi ancaman kepada hidupan laut kerana ia akan termakan atau lemas daripada kekurangan oksigen hasil daripada gemulan sampah di permukaan laut.
Berikut adalah contoh video peneguran yang dibuat oleh pelajar Politeknik Seberang Perai PSP. Berikut adalah Selamat sejahtera, nama saya Harshan Alaki Wirakumar dari kelas DLS. Selamat sejahtera, nama saya Harshan Alaki Wirakumar dari kelas DLS 1B. Nama kad matrik saya adalah 10 DLS 22F2072. Cara yang betul untuk lepaskan sisa pepejal. Pengasingan sisa pepejal adalah proses mengasingkan sisa pepejal yang dihasilkan dari kediaman mengikut komposisi sisa pepejal. Antara jenis komposisi sisa pepejal termasuk adalah kertas, seperti surat khabar, majalah, buku, kertas komputer, kertas berwarna, kotak kertas, kalender dan sebagainya. Seterusnya, plastik, seperti botol minuman ringan, botol air mineral, bekas makanan, bekas sabun, basuh dan mandian baldi dan sebagainya. Selain itu, bahan kita semula, seperti kaca, seramik, tin aluminium, logam, barang elektrik seperti bateri telefon bimbit, dan bahan fabrik, getah, sisa berbahaya seperti bekas penyebur ubat nyamuk, racun, pelarut. Yang keempat, sisa baki, sisa makanan, lampin pakai buang dan sisa kotor lain. Yang kelima, peralatan rumah yang besar seperti peti sejuk, almari dan perabot lain. Komposisi sisa pepejal yang diasing hendaklah dimasukkan ke dalam bekas atau plastik sampah bersesuaian sebelum ia diletak di tepi tong sampah pada hari kutipan yang ditetapkan bagi satu-satu kawasan kediaman. Bagi sisa pukal pula, ia perlulah diletakkan secara kemas di bahu jalan hadapan rumah pada hari kutipan. Kutipan bagi sisa pepejal ini dilakukan sekali seminggu oleh syarikat konservasi dilantik. Slide kedua. Cara-cara lain yang boleh dibuat untuk mengelakkan pencemaran sisa pepejal. Pihak kerajaan dapat menganjurkan pelbagai kempen kesedaran untuk memberikan kesedaran kepada rakyat untuk mengelakkan pembuangan sisa pepejal secara tidak terkawal dan menegaskan dengan lebih mendalam demi menjaga kebersihan alam sekitar. Rakyat. Penghuni-penghuni yang tinggal di kawasan perumahan atau di kawasan perkampungan haruslah menganjurkan aktiviti kebersihan alam sekitar seperti menganjurkan aktiviti gotong royong secara bersama-sama. Aktiviti ini juga akan memberikan manfaat seperti dapat membersihkan kawasan persekitaran dan dapat menyatu padukan manusia yang berbilang bangsa demi menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Pihak berkuasa seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan haruslah mengeluarkan peraturan yang tegas bagi mengelakkan rakyat membuang sampah sarap di merata tempat seperti mendedakan pembuang sampah di merata tempat, menjatuhkan hukuman yang tegas supaya tidak mengulanginya.
Slide ke akhirnya, langkah membuang sampah dengan betul. Pelbagai organisasi dan pihak badan bukan kerajaan NGO telah menyatakan pelbagai cara dan langkah untuk membuang sampah pepejal di kalangan masyarakat di negara ini maupun di peringkat dunia. Terdapat 3 langkah mudah untuk membuang sampah dengan betul bagi memastikan kawasan tempatan bersih dan sempurna. Objektif pengasingan sisa pepejal di rumah. Mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula. Kedua, mengurangkan jumlah sisa pepejal dihantar ke tapak pelupusan. Ketiga, mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupuhan sisa pepejal. Keempat, menjadi satu kesalahan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 jika tidak mengasingkan sisa. Terima kasih. Slide ke Selamat sejahtera, nama saya Kawanis Lelaki Yogi Solenaidu dari kelas DLS 1B, nombor metrik saya adalah 10 DLS 22F 2052. Hari ini saya akan Selamat sejahtera, nama saya Kawanis Lelaki Yogi Solenaidu dari kelas DLS 1B, nombor metrik saya adalah 10 DLS 22F 2052. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah yang diambil oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Peningkatan penyampaian perkhidmatan. Nombor 1 ialah penjenamaan semula nama bahagian. Penjenamaan semula bahagian pinjaman wang dan pajak kedai kepada bahagian kawalan kredit komuniti. Kedua, pembangunan aplikasi mudah alih. Contohnya iCreditCom. Aduan atas talian carian syarikat kredit komuniti berlesen dan informasi mengenai hak-hak peminjam. Kedua ialah kolaborasi strategik. Nombor 1, pengurusan kadar faedah pinjaman perumahan sehingga 3.5%. Melalui skim pembiayaan kewangan fleksi dan skim pembiayaan dana RM1 bilion oleh Bank Negara Malaysia, skim rumah permataku, skim perumah belia. Kedua ialah KPKT sebagai focal point dan national representative bagi Malaysia untuk Asian Smart Cities Network. Yang seterusnya adalah pengurusan sisa pepejal. Nombor 1 ialah pelancaran dasar kebersihan negara. Nombor 2 ialah kempen berani tegur Let's Do It Right. Nombor 3 ialah kadar kitar semula setiap tahun. Nombor 4 ialah mengamalkan 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Nombor 5 ialah Zero Waste Community. Nombor 6 ialah Pusat Kawalan C41, Command, Control, Communication and Computer Integration. Selain itu, pemerkasaan pihak berkuasa bertempatan. Nombor 1 ialah pelancaran rangka kejar bandar pintar Malaysia. Yang kedua ialah memperkasa kampung baru. Yang ketiga ialah garis panduan. Yang terakhir ialah PBT, peratus wanita.
Seterusnya, ini adalah tentang pendapat orang awam tentang masalah sisa pepejal terkini. Sejahtera, nama saya Karunakaran. Nombor matrik saya 10 DLS 22F2084. Okey, saya nak tanya 3 soalan. Soalan pertama, apakah yang anda faham tentang isu pepejal? Jika isu ini berteruskan mengakibatkan bencana alam dan kemusnahan flora dan fauna. Okey, soalan 2. Mengapakah masalah ini terus berlaku? Membuang sampah secara tidak terkawal. Soalan 3. Apakah anda faham tentang mengatasi pengurangan isu pepejal? Menggunakan 3R, reduce, reuse, recycle. Okey, terima kasih. Sejahtera bang, saya nak tanya 3 soalan kepada awak. Apakah yang anda faham tentang isu pepejal? Isu pepejal merupakan punca berlaku pembuangan sampah yang tidak sekata. Okey, soalan kedua, mengapa perkara ini terus berlaku? Kerana kurang kesedaran diri, lepas tu pengaruh rakan sebaya. Okey, soalan ketiga, apakah cara atau cadangan untuk mengatasi pengurangan isu pepejal? Mengadakan kempen, selain itu memuat pasakan undang-undang. Okey, salam sejahtera bang, saya nak tanya 3 soalan kepada awak. Soalan pertama, apakah yang anda faham tentang isu pepejal? Masyarakat tidak peduli atas pembuangan sampah sarap di tempat merata. Okey, soalan kedua, kenapa masalah ini terus berlaku? Kerajaan tidak ambil tindakan yang segera dan masyarakat tidak peduli pada masalah tersebut. Okey, soalan ketiga, apakah cara atau cadangan untuk mengurangkan masalah ini daripada isu pepejal? Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi terhadap kepentingan masalah ini dan kesan yang berlaku selepas masalah ini. Okey, terima kasih. Sejahtera, nama saya Pengajaran yang saya dapat dipelajari daripada isu ini ialah secara tuntas pelbagai kepentingan yang diperoleh sama ada bagi manusia dan alam sekitar sekiranya mengamalkan kitar semula. Kempen yang telah dilaksanakan pada masa dahulu iaitu pengenalan 3 orang kitar semula mengikut warna perlu diperkasa semula. Setiap pihak perlu berganding bahu bagi awal dengan tebing bagi merealisasikan iltizam dalam membudayakan amalan kitar semula pada masyarakat kita. Salah satu perkara yang tidak disedari adalah setiap pembelian barang baru akan menghasilkan sampah atau sisa pepejal yang baru. Banyak sumber dan wang telah dilaburkan dalam mencari potensi habitat lain mampu didiami oleh spesies manusia. Tetapi hanya satu sahaja planet yang menepati keperluan kita iaitu planet yang bernama Bumi. Maka kita perlu sedar bahawa tiada tempat lain yang kita mampu pergi sekiranya alam sekitar kita rosak dan dicemari. Semoga amalan kita semula menjadi budaya setiap ahli masyarakat. Bak kata peribahasa Melayu ala bisa tegal biasa. Terima kasih. Inilah sumber-sumber rujukan yang didapati oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Inilah sumber-sumber